Alhamdulillah, petang ni kita nak berbincang satu lagi buku baru. Buku ini walaupun telah lama diterbitkan, telah diulang cetak semula pada tahun 2015, dan buku ini sebenarnya ditulis oleh seorang tokoh besar ilmuwan di negara kita, almarhum Profesor Tan Sri Syed Hussein Alatas. Ini buku beliau. Yang bertajuk Siapa Yang Salah Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu. Baik, buku ini nipis saja. Harganya RM22 dan setebal 57 muka surat. Cukup nipis untuk kita baca dan kita fahami pemikiran besar beliau terhadap orang Melayu. Baik, apa yang menarik tentang buku ini yang boleh saya kongsikan dengan rakan-rakan? Baik, pada beliau, sebenarnya buku ini adalah hasil kritikan beliau terhadap revolusi mental, khususnya berkaitan dengan orang Melayu, dan juga kritikan beliau kepada The Dilemma Melayu ataupun Malay Dilemma oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menulis tentang peribadi Melayu yang dilihat sangat berbeza pandangan beliau dengan apa yang ditulis dalam buku Revolusi Mental dan juga Malay Dilemma. Dalam kedua-dua buku itu, Malay Dilemma dan juga buku Revolusi Mental, digambarkan bahawa orang Melayu ini mempunyai budaya malas, misalnya budaya malas, budaya tidak kuat bekerja, dan kerana budaya itulah, peribadi itulah menyebabkan orang Melayu ketinggalan dan miskin. Seolah-olahnya sudah ada dalam peribadi jati diri Melayu itu sifat-sifat yang disebut oleh di dalam buku Revolusi Mental dan juga Malay Dilemma. Bagaimanapun Syed Hussein Alatas telah menangkis pandangan-pandangan itu, dan beliau mengatakan bahawa sebenarnya orang Melayu malas ataupun orang Melayu ini tidak kuat bekerja ataupun orang Melayu ini miskin bukan disebabkan oleh kepribadian budaya malas itu berada dalam orang Melayu, tetapi atas faktor-faktor yang lain. Dan beliau berkeras mengatakan bahawa sebenarnya peribadi Melayu itu cukup murni, cukup baik, cukup besar dan mempunyai ciri-ciri tamadun yang dalam sebuah masyarakat yang besar. Misalnya di beberapa bahagian buku ini dituliskan, sebagai contoh saya petik, almarhum Syed Hussein berkata, soal kemajuan Melayu tidak boleh dijadikan permainan politik. Soal ini terlalu mustahak sifatnya dan memerlukan sikap sungguh-sungguh bagi menghadapinya. Maksudnya beliau melihat bahawa kemajuan orang Melayu ini bukan permainan atau boleh dimainkan dalam ataupun boleh dipolitikkan. Kemajuan orang Melayu mesti diiltizamkan dan mesti dipastikan, diperkukuhkan oleh pemimpin Melayu, dan dia mesti berada di atas daripada mainan politik yang cuba untuk menggunakan kemajuan Melayu ini, pembangunan orang Melayu ini sebagai alat atau bahan politik. Yang keduanya, beliau juga mengatakan bahawa ini satu mungkin yang cukup menarik di dalam bahagian pendahuluan kajian buku ini. Pada beliau, punca yang menyebabkan kemunduran masyarakat Melayu sekarang adalah perkara-perkara berikut. Pada beliau, orang Melayu mundur kerana pimpinan masyarakat Melayu yang lebih dari 500 tahun tidak pernah memberi contoh atau merubah masyarakat Melayu sebagaimana terjadi dalam masyarakat Jepun pada kurun ke-18 dan ke-19. Kalau kita tahu di Jepun itu ada pembaharuan Meiji dan sebagainya, tetapi dalam masyarakat Melayu ini, pembaharuan masyarakat Melayu ini tidak pernah ditonjolkan oleh pimpinan orang-orang Melayu. Jadi bagaimana orang Melayu boleh membangun dan maju jika pimpinan masyarakat Melayu sendiri tidak pernah menonjolkan kepribadian, kemajuan itu sebagai salah satu ciri orang Melayu. Yang kedua, pengaruh penjajahan Portugis, Belanda dan Inggeris di semenanjung tanah Melayu telah menghapuskan golongan dagang dan golongan pertukangan Melayu. Maksudnya penjajahan Portugis, Belanda dan khususnya Inggeris
telah menyebabkan golongan orang dagang Melayu, orang-orang peniaga, usahawan Melayu dan juga golongan-golongan pertukangan Melayu ni hilang disebabkan oleh dasar-dasar British khususnya yang tidak begitu menggalakkan pembentukan kumpulan ataupun kategori usahawan dan juga golongan dagang Melayu, dan lebih suka orang-orang Melayu melaksanakan pertanian dan juga cara hidup secara kecil-kecilan di kawasan kampung dan pedalaman. Yang ketiga, mengapa orang Melayu mundur? Kata Syed Hussein Alatas, campur tangan golongan bangsawan pada masa lampau dalam perdagangan dan perindustrian sehingga golongan dagang dan industri Melayu di peringkat bawahan tidak dapat muncul, dan usaha ini lambat laun menyebabkan orang Melayu di peringkat bawahan tidak mampu untuk menjalankan usaha dagang ataupun berniaga sebab telah dimonopoli, telah diambil oleh golongan-golongan bangsawan. Mengikut almarhum Syed Hussein Alatas, mengapa orang Melayu mundur? Yang keempatnya, tidak ada perubahan cara produksi pertanian Melayu oleh kerana suasana penjajahan yang telah membekukan keadaan tersebut. Maksudnya, orang Melayu kebanyakannya terlibat dalam urusan pertanian. Malangnya pertanian itu tidak pernah dijadikan sebagai agenda besar dan akhirnya boleh menjadikan orang Melayu itu maju. Mungkin yang selalu dimajukan oleh penjajah adalah perladangan, estate dan sebagainya, tetapi pertanian cara hidup, pesawah padi dan sebagainya itu tidak dimajukan oleh orang-orang penjajah. Yang kelima, kurangnya pendidikan bagi orang Melayu oleh kerana penjajahan dan cuainya pemimpin masyarakat Melayu yang kurang peduli kepada nasib rakyat, khususnya dalam pendidikan. Ini satu lagi perkara yang dianggap oleh almarhum Syed Hussein Alatas sebagai faktor yang menyebabkan kemunduran Melayu. Seterusnya, tidak ada kesedaran di kalangan orang Melayu sendiri tentang persoalan-persoalan perniagaan, pertanian, pendidikan yang menyebabkan selama 500 tahun yang lepas orang Melayu ini berada dalam keadaan yang ketinggalan. Pergerakan-gerakan dan juga kesedaran-kesedaran itu tidak pernah berjaya untuk mengubah tentang kehidupan orang Melayu. Yang seterusnya, yang ketujuh, tidak adanya golongan ahli fikir Melayu yang kuat, yang berpengaruh dan begitu bersedia untuk menjadi orang hadapan dalam memajukan orang Melayu. Ini pun satu isu juga di mana kita selalu lihat bahawa kita memerlukan ramai orang seperti Zakbar dan juga tokoh-tokoh ilmuwan untuk menjadi orang hadapan dalam memajukan orang Melayu. Dan akhir sekali, berlakunya rasuah dalam kalangan para elit Melayu, pembesar yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ini disebut oleh Syed Hussein di dalam buku beliau, 8 sebab mengapa kemunduran masyarakat Melayu itu berlaku hari ini. Sebenarnya bukanlah perkara baru, tetapi telah pun lama berlaku dalam masyarakat Melayu. Dan banyak lagi bahan-bahan, idea-idea yang beliau tulis dalam buku beliau ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 1979, kemudiannya telah diulang cetak. Bayangkanlah, daripada tahun 1979, beliau telah pun mengemukakan idea-idea tentang mengapa orang Melayu itu sebenarnya miskin, ketinggalan, bukanlah disebabkan oleh malas, bukanlah disebabkan oleh mereka tidak kuat bekerja, tetapi disebabkan oleh persekitaran dan juga kepimpinan yang ada dalam masyarakat Melayu. So, menarik buku ini. Saya terkesan membaca buku ini. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum Profesor Tan Sri Syed Hussein Alatas sebagai hadiah kita di atas usaha beliau untuk memberikan ilmu dan kesedaran kepada kita tentang pentingnya orang Melayu keluar daripada kepompong kemiskinan dan bersedia untuk menjadi masyarakat dan bangsa yang maju. Dan buku ini ya berbeza sekali dengan buku yang saya baca berkaitan dengan The Malay Dilemma yang memang secara jelas
memberikan tuduhan bahawa orang Melayu adalah satu bangsa yang asalnya malas, mempunyai peribadi dan DNA malas. Begitu juga dengan dalam revolusi mental yang menjelaskan kemalasan lah yang menyebabkan orang Melayu ketinggalan. Syed Hussein berbeza pandangan beliau. Beliau tidak seperti buku Malay Dilemma dan juga Revolusi Mental. Beliau menangkis hujah-hujah tersebut, yang hujah-hujah tersebut juga sebenarnya telah digunakan oleh penjajah British apabila menjajah tanah Melayu dulu, yang juga mengatakan bahawa orang Melayu ni peribadinya malas, budayanya malas dan sebagainya. Kita harapkan semoga lebih ramai tokoh-tokoh besar seperti almarhum Syed Hussein Alatas memimpin kita, memimpin orang Melayu supaya menjadi bangsa yang hebat. Kalau tidak pun sekarang, mungkin pada masa hadapan, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi dalam bedah buku seterusnya, insya-Allah. Kita cuba usahakan supaya lebih banyak buku-buku yang baik ini kita tonjolkan dan dapat dikongsi dengan rakan-rakan semua. Jumpa lagi. Baik.